Kita kena baca dulu soalan lah. Okay, baca dulu. The volume of a cone. So dekat sini keyword dia ialah volume. Tadi cerita kita tu pasal area. Sekarang ni cerita kita pasal volume pula. Volume apa? Shape apa bentuk dia? Cone. Okay. Kemudian dia kata kat sini decreasing. Maksudnya bila decreasing kita akan letakkan simbol negatif. Okay. At a rate of 4 pi centimeter cube per second. Okay, so kita tengok apa ni? Statement by statement lah ya. Kita tengok statement by statement. Okay, yang pertama dia kata the volume of cone. So bentuk kita adalah bentuk cone. Okay, kemudian dia bagi tahu dekat sini volume ni, okay, rate dia punya rate tu adalah berkurang, iaitu kita kena letakkan simbol negatif. Jadi kita punya rate of change akan jadi dV over dt. Sebab apa V? Sebab V ini mewakili volume. Okay, sebab apa dt? Sebab dia berubah terhadap masa. Okay, sama dengan negatif. Sebab apa saya letak negatif? Sebab decreasing. Okay, dia berkurang. Okay, berapakah nilai rate dia? Okay, dekat sini dia dah bagi tahu. 4 pi centimeter cube per second. Okay, so ini statement yang pertama. Okay, so kita pergi pula kepada statement yang kedua. Find the rate of decrease, okay, of its radius. Okay, so keyword yang seterusnya ialah radius. When the radius is 5 cm and the height is 8 cm. Okay, so dekat sini radius sama dengan 5 cm. Dia punya height 8 cm. Dan soalan dia suruh cari ialah find the rate of decrease of its radius. Maksudnya dia suruh cari dr over dt. Okay, berapakah nilai dr over dt? Okay, kenapa dr? Sebab radius. So r ini represent radius. Kenapa dt? Sebab kita nak cari rate of decrease ataupun rate of change dia lah, perubahan radius terhadap masa. Okey, so semua saya dah keluarkan. Gambar pun saya lukis, bentuk dia adalah cone. Kemudian kita ada rate of change of volume negatif 4 pi. Kemudian kita ada nilai radius 5 cm. Kemudian kita ada height dia ataupun tinggi dia 8 cm. Dan soalan dia suruh cari ialah dr over dt. Okey, so ini adalah dia punya soalan dan maklumat yang diperlukan. Okey, satu lagi yang perlu kita cari ialah refer pada buku awak, formula cone. Okey, formula cone. Formula yang mana kita nak pakai? Area ke volume? So bila soalan ni dah sebut pasal volume, maksudnya kita kena tengok volume punya formula lah. Okey, so saya tuliskan volume untuk cone ialah 1/3 pi r kuasa 2 h. Okey. So dekat sini kita akan cari satu lagi perubahan ataupun nilai differentiation, okey, terhadap volume. Okey, so saya akan cari dv over dr. Okey, sebab apa saya cari dv over dr? Pertama, dv ni ialah mewakili v, volume. Kemudian dr ini mewakili radius. Jadi perubahan volume terhadap radius. Okey, perubahan volume terhadap radius. Okey, macam mana dengan h? Macam mana dengan h ni? H ni kita boleh gantikan dengan nilai yang diberi, height dia. Sebab saya nak buat perubahan terhadap radius sahaja. Saya tak nak buat perubahan terhadap h.
Okey, saya nak buat perubahan terhadap R. So, H ni kita boleh gantikan dengan 8. Okey, so saya padam dulu. Saya nak gantikan dulu H tu dengan nilai yang diberi. Okey. So, sama dengan 1/3 pi R kuasa 2. H ialah 8. Okey, so saya darabkanlah. 8 darab 1/3, so saya dapat 8/3 pi R kuasa 2. Okey. Bila dah selesai sampai sini, baru saya akan cari dV over dR. Okey, so kita differentiate V terhadap R. Okey, so 8/3 ni ialah constant. So, kita salin baliklah constant. Okey, so kita ada 2 dekat sini. So, 2 ni kita perlu pindahkan ke depan. Ingat lagi ke tak tu? Differentiate. Okey, kemudian pi R 2 tolak 1. So, tinggal 1 lah. Okey, so kita boleh darabkan 2 darab 8, 16/3 pi R. Okey, so ini ialah dV over dR lah. Okey. dV over dR. Okey, so sekarang ni soalan yang kita nak cari ialah dR over dt. Okey, itu yang kita nak cari. So kita akan gunakan maklumat-maklumat yang ada ni untuk kita cari dR over dt. Okey, so macam mana formula untuk kita dapatkan nilai dR over dt? Okey, so saya akan tunjuk. Okey, dV over dR. Okey, sama dengan. Okey, dV ni dekat atas kan? So kita tulis dV. Bahagi. Okey, so tak tahu nak tulis apa ni kan? So biar dulu. Darabkan dengan dR dekat bawah. So dR akan berada di bawah. Sorry. Saya silap tulis. Sorry. Sini dt sebab kita nak cari perubahan terhadap masa. Sorry ya. Okey, dV over dt. Perubahan terhadap masa. Okey, so dekat atas ni ialah dV. Dekat bawah ni ialah dt. Okey, so dekat sini ni nak tulis apa ni? Apa nak tulis dekat sini? dr. Okey. dV over dr darabkan dengan dr over dt. So dekat sini ialah dr. So dekat sini pun akan jadi dr lah. Okey, dV over dr darab dr over dt. Okey, so bila dah sampai dekat sini, kita boleh masukkan nilai lah. Okey, dV over dr, kita ada dah nilai dia 16/3 pi r. Darabkan dengan dr over dt. Kita tak ada lagi, so kita tulis dulu. Okey, dV over dt dia dah bagi dalam soalan negatif 4 pi. Okay, so kita masukkan nilai. Okey, so bila kita dah susun dalam persamaan ni, kita pindahkanlah sebab kita nak cari dr over dt kan. So kita pindahkan 16/3 pi r ni ke sebelah kiri. Okey, so dia akan jadi negatif 4 pi darab 3/16 pi r sama dengan dr over dt. Okey. So bolehlah kita cancel yang mana yang boleh simplify, kita simplify. Okey, pi dengan pi ni boleh cancel. Okey, negatif 4 ni kan, 4. Sini akan jadi 4. Okey, so yang tinggal apa dekat situ? Negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Bahagikan dengan 4 R. Sama dengan dr
over dt. Okey. Adakah kita perlu stop sampai situ sahaja? Belum lagi ya, sebab kita boleh gantikan nilai R. Sebab dalam soalan dia dah bagi tahu dah. R sama dengan 5 cm. Okey, so saya sambung. dr over dt. Saya tulis balik yang ni. Negatif 3/4R. So, saya gantikan R dengan 5. So, negatif 3 bahagi 4 darab 5. So, kita dapat negatif 3/20. So, ini yang kita nak cari. dr over dt. So, inilah jawapan kita. Negatif 3/20. Okey, macam mana? Rasa susah ke senang ni?